hakim-hakim ni banyak dah melakukan penganiayaan dan kezaliman, maka Bani Israel ni mengadu kepada siapa? Mengadu kepada seorang Nabi yang hidup selepas pemerintahan para hakim, iaitu Nabi Samuel. Nah, dengar tak Nabi Samuel? Dia ada kitab nombor 3 tu, kitab Samuel. Jadi Nabi Samuel ni ada peranan penting untuk cari raja yang keseterusnya, sebab di tangan dia ada tongkat Nabi Musa, warisan daripada keluarga. Tongkat Nabi Musa tu duduk dengan dia, duduk dengan Nabi Samuel. Satu lagi ialah terampet orang Yahudi. Dia ada simpan tongkat Nabi Musa, satu lagi tanduk yang lekat-lekat tu, dalam tu diisikan minyak. Nak dikisahkan ialah masa tu ada seorang pemuda yang tengah cari kambing dia yang hilang. Lalu dia lalu kawasan depan rumah Nabi Samuel. Jadi dia tanya Nabi Samuel, ada nampak tak gembalaan aku, ada nampak tak ternakan aku? Tiba-tiba waktu lelaki tu ada di hadapan rumah Nabi Samuel, dia tengok minyak yang di dalam tanduk tu mula menggelegak dengan sendirinya. Sebab pesanan daripada nenek moyang sebelum ni, nak cari pemimpin yang seterusnya, kalau lelaki tu masuk dalam rumah atau mendekati kawasan ni, minyak dalam tanduk tu akan menggelegak. Dan satu lagi, kena ukur tongkat Nabi Musa dengan ketinggian lelaki tadi, dia akan sama. Dia pergi ambil tongkat, ukur dengan orang ni, sama padan. Inilah orang yang dimaksudkan. Siapa lelaki tu? Ingat dalam Quran, hujung-hujung surah Baqarah, ada peperangan berlangsung antara dua nama, Talut dan Jalut. Lelaki tadi, pemuda tadi, figure tadi, personality tadi, Talut. Jadi Talut diangkat jadi pemimpin, jadi raja Bani Israel. Masa tu nak lawan Jalut dengan tentera-tentera Goliath dia. Nabi Daud lah jadi komander perang Talut, dan dialah yang berjaya bunuh Jalut. Jadi tu kitab yang ketiga. Yang keempat ialah kitab raja-raja. Raja-raja tu termasuklah Daud, lepas Daud Sulaiman, lepas tu anak dia Rohbaam, Yarba'am, sampai raja-raja terakhir, kerajaan Judah dan kerajaan Israel Raya. Tu Nevi'im, Roshinim. Kalau kita tengok Nevi'im yang kedua, Aharonim, dia lebih kepada kisah yang pertama ialah Nabi-Nabi juga. Yang pertama ialah Nabi Yesaya. Kitab yang kedua Nabi Yeremia. Yang ketiga Nabi Yehezkiel. Yang keempat dia panggil Tre Asar. Tre Asar ni ialah kitab Nabi-Nabi kecil yang 12. Siapa dia? Yang pertama Nabi Hosea, yang kedua Nabi Yul, yang ketiga Nabi Amos, yang keempat Nabi Obadiyah, yang kelima Nabi Nahum, yang keenam Nabi Mikha, yang ketujuh Nabi Yunus. Yunus kita ada dalam Quran, tapi dalam Taurat disenaraikan sebagai Nabi yang kecil, Yunus. Yang ketujuh, yang ke-8 Nabi Habakuk, yang ke-9 Nabi Zefanya, yang ke-10 Nabi apa? Hajai. Yang ke-11 Nabi Zakaria. Zakaria bapa kepada Nabi Yahya, juga disenaraikan Nabi yang kecil. Yang terakhir ialah Malakhi. Ni 12 Nabi-Nabi kecil. Tapi dalam dua Nabi kecil tadi, dia dianggap besar dan wajib dipercayai dan diimani dalam wahyu Quran, Yunus dengan Nabi Zakaria. Kalau Ketuvim ni, cerita-cerita hak dalam tu lah dalam bentuk sejarah. Banyak. Antaranya Samson and Delilah. Nabi Samson kan? Nabi Samson dah ingat tak? Hak kuat, hak gagah tu. Kalau potong rambut dia tu baru dia jadi lemah. Samson and Delilah. Baik. Teras kepada kitab mereka ini ialah Taurat, ialah Nevi'im, ialah Ketuvim. Tapi pasal apa mereka boleh menyimpang jauh? Mereka boleh mengambil jalan yang salah, dan sampai hari ini Yahudi-Yahudi yang dianggap sebagai Zionis ini dianggap sebagai yang paling tegar menentang Allah Subhanahu wa taala dan nak menghancurkan manusia secara keseluruhan dengan bersekongkol iblis, syaitan dan dajjal. Why? Kalau kita tengok pada awal-awal sejarah Bani Israel ni, kita sudah rasa pelik yang amat. Pasal apa? Mereka mengaku beriman di belakang Nabi Musa, Nabi Harun, dua orang Nabi dengan mereka. Bila selepas berlaku penyeberangan Laut Merah, Nabi Musa dipanggil oleh Allah bermunajat di atas Bukit Tur Sina. Berapa hari? 40 hari. Lambat sikit turun, apa berlaku? Siapa buat hal? Musa. Musa buat hal.
Ingat, Musa zaman tu ada 2 orang. Nabi Musa, Musa bin Imran bin Qahat bin Azir bin Lewi bin Yaqub. Yang ni Musa bin Zafar. Musa bin Zafar itulah dikenali sebagai Musa As-Samiri. Jadi dialah buat apa? Buat patung. Patung apa? Patung lembu. Dan lembu ni dibuat daripada emas. Dan lembu ni boleh bercakap. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi Bani Israel yang duduk belakang Nabi Musa boleh terpengaruh dengan dakwah dan penipuan Samiri? Kita Nabi dah lama tinggalkan kita. Nabi dah lama wafat 1400 tahun lebih. Kalau hari ni orang buat kita, depan kita lembu suruh sembah, senang ke payah nak sembah? Payah. Hak Nabi tinggal jauh. Ni Nabi hidup sekali, sembah lembu ni boleh sembah. Pasal apa? Terlampau mudah. Nabi hidup lagi ni, tinggal 40 hari saja. Sebab waktu berada di bumi Mesir. Pasal apa? Sebab di Mesir masa tu dah berlaku apa yang berlaku di Babylon. Babylon dulu, Babylon tu Namrus. Namrus ni nama betul dia apa? Namrus lah, bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh. Dia tu cicit nombor 5 Nabi Nuh baru. Zaman Namrus kita tahu Namrus pakar dalam bidang astronomi. Namrus pakar bidang astrologi. Lalu dia menubuhkan ilmu palmistry. Hak 12 tu, Cancer, Gemini, Leo, Sagittarius, Capricorn tu. Tu bukan zaman ni, Namrus lagi. Begitu juga sistem seksagasimal tu, yang berteraskan nombor asal 660. 60 saat sama dengan 1 minit, zaman Namrus lagi. 60 minit sama dengan 1 jam, zaman Namrus. 360 darjah simetri, hak kita nak melukis plan, nak buat peta, zaman Namrus. Sebab Namrus cukup cekap dalam architecture. Architecture ni lah di kemudian hari dikenali sebagai para stone mason. Stone mason bergabung dengan architecture, lalu membentuklah apa yang dikatakan sebagai Freemason yang dirasmikan dan disahkan pada awal abad ke-18. Tapi zaman Namrus, dia suruh rakyat-rakyat dia sembah apa? Sembah matahari, sembah dewa-dewa. Banyak dewa zaman Namrus. Dialah pencipta awal kuil Mardut. Dialah zaman Babylon juga buat taman tergantung. Kota Nineveh di Assyria Empire tu zaman Namrus juga dibina. Itulah kehebatan Namrus. Tapi yang jadi masalah di kemudian hari, bila kesombongan berlaku, congkak berlaku, takabur berlaku, dia mengaku jadi Tuhan. Dan paling level pun dia manusia yang menjadi pengantara jambatan dan perhubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan watak ini dibawa sampailah kes Nabi Isa. Sebab watak yang akan keluar tu watak seorang manusia yang boleh jadi penghubung antara manusia dengan Tuhan, dan key dia ialah syurga. Tanpa orang ni tak dapat syurga. Zaman Namrus dia dah mula. Tanpa aku kamu tak akan dapat syurga. Jadi akulah Tuhan, dalam masa yang sama akulah yang menghubungkan antara kamu dengan Tuhan. Jadi hiduplah Namrus zaman dia. Isteri dia siapa? Isteri Namrus siapa? Semiramis. Isteri dia tu mak dia. Namrus kahwin dengan mak sendiri, Namrus kahwin dengan ibu sendiri. Dialah anak, dialah suami kepada Semiramis.